Baik, itu pesanan yang saya kira memang akan ditayangkan secara berulang kali sekalipun, baik di media ataupun di media sosial sekalipun. Itu sangat penting untuk sekurang-kurangnya kita tahu berkenaan dengan informasi-informasi asas berkaitan dengan penularan wabak COVID-19. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan tentunya kita ingin bawakan lebih banyak perbincangan yang lebih jelas berkenaan dengan situasi semasa perkembangan terkini COVID-19. Jadi pada pagi ini kita sangat berbesar hati kerana menerima kunjungan dari Dr. Muhammad Isani Mahmud, Pakar Perubatan Kesihatan Awam bahagian Kawalan Penyakit daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor sihat ya? Alhamdulillah sihat. Saya percaya ini adalah antara waktu yang paling mencabar dalam karier dan juga keadaan semasa di Malaysia dan seluruh dunia terutamanya. Doktor mungkin boleh secara ringkasnya di permulaan ini kita boleh terangkan terlebih dahulu keadaan dan situasi semasa statistik terkini terutama yang berlaku di Malaysia. Silakan doktor. Okey, alright. Terima kasih juga atas jemputan. So saya ucapkan seperti yang diumumkan oleh semalam oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, di mana jumlah kes terkumpul adalah sebanyak 3,963, di mana 170 kes baru yang diumumkan semalam. Dan bagus juga di samping itu kita dapat melihat peningkatan dari segi kadar sembuh, di mana 33% secara keseluruhan telah sembuh. Namun masih ada lagi 67% yang dirawat di hospital. Dan di antara jumlah 67% itu terdapat 92 orang menerima rawatan di ICU dan lebih kurang 50 orang yang memerlukan bantuan pernafasan. Doktor melihat kepada sekarang ni tempoh PKP fasa kedua masuki hari yang ke-22 dan doktor melihat kepada keberkesanan PKP itu sendiri, sebab sekarang ni ramai yang buat teori masing-masing lah kan. Ada graf naik, nurun, sekejap kes baru naik dan tapi semalam tak silap saya kes sembuh lebih banyak daripada kes yang dilaporkan dan jumlah kematian juga saban hari kita kerap menantikan informasi tersebut. Daripada on the ground sendiri doktor melihat kepada keberkesanan PKP ini dan statistik yang telah dipamerkan? Okey. Kalau kita nak rujuk kepada model-model yang dikeluarkan oleh beberapa institut ataupun akademik yang mengeluarkan, mereka hanya membuat ramalan di mana berapa banyak jumlah kes dan berapa banyak kematian yang diramalkan. Tapi hasil daripada data yang kita ada, statistik yang terkini, kita menunjukkan masih lagi jauh seperti apa yang diramalkan. Tapi kita tak boleh terlampau selesa dengan keadaan tersebut kerana kita tak tahu berapa lama kemungkinan yang akan meningkat ataupun penurunan tersebut. Cuma kalau nak komen dari segi kadar penyembuhan yang meningkat dan juga kadar kematian yang kurang, salah satu pendekatan yang kita buat sekarang adalah pengesanan awal. Bila ada perintah PKP ini, masing-masing duduk dalam rumah dan sebenarnya membantu petugas kesihatan untuk mengesan mereka yang ada kontak kepada kumpulan berisiko atau yang berisiko tinggi. So bila kesan awal, kita dapat memberi rawatan awal dan asingkan lebih awal, maka penularan jangkitan itu dapat dikawal dan dapat, yang boleh katakan, putuslah rantaian tersebut. Namun masih lagi usaha perlu digiatkan bagi menangani masalah ini. Dan ada juga satu ramalan mengatakan bahawa April ini adalah satu tempoh yang mencabar. Doktor sendiri melihat selaku salah seorang di barisan hadapan, melihat kepada April ini dikatakan antara kes di Malaysia yang bakal memuncak. Adakah kita bakal menuju kepada ramalan tersebut atau situasinya sekarang ini di dalam kawalan juga? Buat masa ini saya tak boleh nak komen akan menuju ataupun tidak. Tapi walau bagaimanapun, apa action, tindakan, langkah yang kita buat adalah menuju kepada peningkatan tersebut. So tindakan kita nak mengatasi daripada benda itu berlaku daripada meningkat dengan lebih tinggi sebenarnya. Doktor, semalam di dalam satu sidang media oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Allah mengatakan bahawa ada juga kes yang dikesan yang boleh dikatakan sebagai sporadik, tidak mempunyai kontak rapat, tidak keluar negara dan tiba-tiba mendapat jangkitan tersebut. Sebanyak 60 lebih kes tak silap saya. Mungkin doktor boleh memberikan sedikit penjelasan berkenaan tersebut kepada orang ramai. Okey. Alright. Seperti yang diumumkan juga semalam, kita ada 4 kluster yang besar, iaitu kluster distrik Petaling, warga Malaysia yang pulang daripada Itali, di gereja di Kuching dan juga Kenduri di Bangi. Itu kita memang tahu puncanya adalah di kalangan kelompok tersebut. Tapi bagaimana yang kes sporadik yang 63 orang yang dikesan ini adalah melalui SARI ataupun ILI, di mana SARI itu bagi mereka yang ada gejala
respiratory acute yang teruk. Okey. Ataupun mempunyai tanda-tanda gejala seperti influenza. Okey. Mereka yang hadir dengan gejala tersebut akan dilakukan ujian. Okey. Itu yang kita dapat kesan mereka itu adalah positif di kalangan mereka. Okey, kenapa tak tahu lagi dan dikatakan sporadik? Mungkin maklumat yang kita dapat daripada pesakit tersebut masih lagi belum lengkap. Tapi saya percaya di hospital ataupun pejabat kesihatan masih lagi menjalankan siasatan mencari punca kenapa mereka itu dijangkiti. So buat masa ini mungkin dapat dikuangkukan bahawa dikatakan sporadik, tapi kita tak tahu sama ada pasti ada punca di mana. Yang kita adalah risau bila kata sporadik ni adalah kita takut dia ada di poket-poket yang di mana kita tak dapat kesan lagi punca jangkitan tersebut. Jadi maklumat tersebut sepatutnya akan diambil terus daripada pesakit lah. Dan perlu dijalankan siasatan. Yes. Itu doktor, ada juga satu pertanyaan ini kali ini berkenaan dengan penggunaan topeng muka, face mask tersebut. Kerana kita terdapat banyak juga aduan di media sosial mengatakan bahawa ialah ada garis panduan yang telah pun diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi apabila mereka keluar ke pasaraya, ada juga kewajipan untuk memakai topeng tersebut tidak kira masa, sebab ada yang mengatakan bahawa ianya perlu dipakai oleh mereka yang bergejala sahaja. Tapi ada setengah pasaraya ataupun kawasan-kawasan yang mewajibkan untuk memakai, tidak kira siapa sekalipun. Jadi nasihat dan saranan daripada pihak doktor sendiri? Okey. Seperti yang diumumkan juga, pemakaian topeng penutup hidung dan mulut ini adalah keutamaan kepada yang bergejala dan juga petugas kesihatan kerana mereka adalah berisiko. Ini juga adalah berdasarkan daripada saranan oleh pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Dia ada beberapa kriteria lah yang ditekankan, iaitu ataupun risk based analysis dari segi pemakaian, keperluan untuk memakai tersebut. Salah satu komponen yang ditekankan adalah feasibility. Maksudnya dia akan tengok dari segi kos dan juga jumlah mask yang ada dalam keadaan sekarang. Disebabkan itu juga pihak oleh Kementerian Kesihatan menyarankan keutamaan kepada mereka yang bergejala, dan itu sebabkan kita risau dari segi kekurangan bilangan face mask tersebut. Dan keadaan sekarang pun dengan harga yang meningkat, tak semua mampu untuk membeli. Betul. Dan juga kita nak mengharapkan derma itu pun masih lagi terhad dari segi production dia. Itu sebab tu saranan tersebut dikeluarkan. Tapi kalau pasaraya itu sendiri memberi syarat tak ada mask tak boleh masuk, maksudnya itu adalah bergantung kepada keputusan pasaraya tersebut. Mungkin dia ada risau di mana sesiapa yang terlepas, mungkin dia ada buat saringan, demam semua, tapi mungkin ada yang datang dia tipu simptom sebab dia dah makan ubat demam dulu, so dia takut terlepas, so mungkin dia akan mengelakkan daripada penularan jangkitan di kalangan orang yang hadir ke pasaraya tersebut. Jadi ini bergantung kepada pihak premis itu sendiri jugalah. Seperti yang disarankan oleh KKM juga. Okey, baik. Dan pasti ini memasuki hari ke-22 tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, dan juga sekarang ini saya percaya juga peratus mereka yang mengikuti perintah ini juga semakin baik setiap hari. Dan mungkin dari pihak KKM sendiri, selaku doktor juga berada di CPRC kan, melihat pada statistik, arahan-arahan yang diberikan juga, bagaimana sebenarnya perkara yang rakyat Malaysia perlu lakukan, boleh lakukan lagi dalam usaha untuk membantu kita menangani. Ini saya kira fasa yang penting juga dalam kita melihat kepada sama adanya dilanjutkan ataupun tidak. Mungkin nasihat dan saranan doktor lagi? Itulah. Saya percaya ramai menunggu sama ada tempoh ini dilanjutkan ataupun akan dihentikan seperti pada 14 hari bulan, lagi beberapa hari saja. Saya nak tanya itu pada doktor, tapi tak apa. Kita lihat saranan dulu. Tapi yang penting adalah kita sebagai rakyat yang berada dalam satu gejala situasi yang wabak ini memang kena patuh kepada arahan, di mana patuh kepada arahan duduk di rumah dan jalankan aktiviti yang sihat sepanjang berada di rumah. Bagi yang bergejala, sila hadir ke klinik dan ataupun hospital untuk siasat lanjutan saringan dan siasatan. Pastikan beri maklumat yang tepat. Jangan sembunyikan info sebab kita tak tahu apa yang kemungkinan akan berlaku, dan pastikan maklumat yang diambil oleh rakyat-rakyat yang berada di rumah ni sumber yang sahih. Supaya mengelakkan daripada info-info yang palsu lah, yang boleh menyebabkan misleading kepada orang awam. Baik, saya kira itu satu pesanan yang sangat baik dari Dr. Muhammad Ihsani Mahmud. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi berkongsi pendapat dan juga pandangan di sini di Malaysia hari ini. Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya secara peribadi nak mengucapkan selamat Hari Kesihatan semalam kepada doktor dan juga kepada seluruh petugas kesihatan di Malaysia. Semoga kita tabah mengharungi ujian
yang sedang melanda seluruh dunia ini. Selamat bertugas lepas ini. Okey. Akan kembali ke CPRC Dr. Muhammad Ihsanin Mahmud.